أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kembali kita bertemu pada malam ini untuk kita mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk lebih daripada 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, yang merupakan amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW agar kita sebagai umatnya mengikuti dan mencontohinya, yang disusun oleh Khalid Al-Husainan Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan kembali menyambung, masih lagi berada pada bab yang bertajuk sunnah-sunnah yang diucapkan ketika pagi dan petang. Mulai muka surat 85 dan kita berhenti sebelum ini pada muka surat 91, iaitu pada zikir ataupun doa bahagian C, di mana Nabi SAW mengajarkan kita ketika pagi atau petang, di antara doa atau juga zikir yang hendaknya kita amalkan, iaitu yang berbunyi Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syurk. Yang bermaksud, ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterima seseorang di antara makhlukmu di pagi hari ini adalah darimu semata. Sungguh tidak ada sekutu bagimu, bagimu segala pujian dan kepadamu dipanjatkan syukur. Ini adalah zikir yang telah kita ambil faedah penjelasannya pada pertemuan kita bulan lepas. Sekarang kita masuk kepada zikir seterusnya, iaitu membaca, iaitu pada poin D, membaca. Apa yang hendak dibaca? Iaitu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan doa ini merupakan doa yang sangat agung, yang besar sekali faedah dan manfaatnya kepada sesiapa yang membacanya. Kerana doa ini adalah doa yang syarat dengan makna dan mencakupi permohonan seorang hamba. Doa itu adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Doa ini dibaca 3 kali. Maknanya dalam satu sehari semalam kita membacanya 2 kali. Pagi selesai kita solat subuh, setelah kita berzikir ba'das salam, kemudian kita iringi dengan zikir pagi petang ini, yang dimulai daripada awal, zikir-zikir yang telah berlalu huraiannya, yang bermula dengan ayatul kursi sampai kepada zikir yang ataupun doa yang kita sedang bacakan ini 3 kali. Kemudian nanti tunggu lepas asar sebelum maghrib, kita baca lagi doa ini 3 kali.
Bermakna sekurang-kurangnya dalam sehari semalam kita membaca doa ini 6 kali. Kerana apa? Besarnya faedah doa ini. Baik, sebelum saya jelaskan maksud dari sisi terjemahan dan huraiannya, mari kita sama-sama membaca doa ini. Ikut saya baca, kemudian saya akan jelaskan. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Wa a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Baik. Yang bermaksud, ya Allah, selamatkanlah tubuhku. Afiahkanlah tubuhku, yakni dari penyakit yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku, yakni dari penyakit dan maksiat atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya, jadi ini adalah maksud, ya, rangkaian, salah satu rangkaian, ya, zikir dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang hendaknya jangan sekali-kali kita abaikan. Jangan kita remehkan. Kerana apa? Kerana apa saja yang diamalkan oleh Nabi SAW sepanjang keseharian Nabi SAW, ya, adalah merupakan perkara yang sangat dituntut untuk umatnya beramal dengannya. Kerana sebaik-baik manusia, iaitu Rasul SAW pun beramal dengan doa ini, apatah lagi kita adalah umat Nabi SAW, apatah lagi umat akhir zaman yang hidup di zaman ini, yang sangat jauh daripada zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang zaman ini penuh dengan pelbagai ujian, penuh pelbagai, ya, cabaran, dan cabaran dan ujian yang paling kita khawatiri adalah dari sisi hal yang terkait dengan urusan agama dan juga urusan kesihatan tubuh badan. Apatah lagi realiti yang kita lihat, betapa banyak manusia terhalang untuk melakukan kebaikan disebabkan Allah tarik nikmat sihat. Ya, nikmat sihat adalah nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita sesudah kita hidup. Sesudah, semasa kita masih hidup. Apa nikmat yang paling besar? Sebagai seorang yang beriman, tentunya kita sangat berhajat agar Allah kurniakan kesihatan tubuh badan. Kenapa? Kerana dengan sihat tubuh badan, tidak ada halangan untuk kita melakukan apa saja keinginan yang kita inginkan. Sama ada dari segi memenuhi keinginan makan minum, berjalan, berpakaian dan seumpamanya. Apatah lagi, iaitu keinginan untuk melakukan pelbagai amal-amal ketaatan pada Allah. Kerana ramai manusia yang bila Allah tarik nikmat ini, dia baru berkeinginan, baru berhajat, baru berharap untuk datang ke masjid. Baru berkeinginan nak buka Al-Quran dan membaca. Baru nak datang, ya, menghadiri majlis ilmu dan berbagai lagi amalan yang dia nak perbuat. Tetapi ketika itu sudah terhalang. Keinginan saja ada, tetapi tidak dapat berbuat kerana halangan ditariknya nikmat sihat. Sebab itu nikmat sihat adalah nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering tertipu daya, terpedaya, teralpakan ataupun terabaikan, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Dua nikmat ni barang siapa yang Allah anugerahkan keberkahan bagi dirinya, maka dia akan memanfaatkan dua perkara ini dalam apa keadaan pun. Dan ini merupakan tanda-tanda kebaikan bagi seseorang
Apatah lagi orang yang dipanjangkan usia sampai saat ini. Dan apatah lagi orang yang berada pada usia tua. Ya, tanda-tanda kebaikan bagi seseorang, makin tua dia, makin dekat dia dengan urusan akhirat, makin kecil urusan dunia. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan asalah." Sekiranya Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, bagi hamba-Nya, Allah akan mempermaniskan kehidupannya. Ya. Qila, lalu bertanya sahabat Nabi SAW, ya, wama asalu, apa yang dimaksudkan dengan mempermaniskan kehidupannya itu? Qal, maka Nabi SAW menjawab, yaftahullahu lahu amalan salihah qabla mautih. Allah akan memberikannya kesempatan untuk dia melakukan amal soleh, ya, sebelum datang kematiannya, sebelum datang ajalnya. Thumma yaqbiduhu alaih. Ya, kemudian Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia mengamalkan amalan tersebut. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairikum. Ya, nak tak aku bagi tahu kepada kamu, ya, tentang kebaikan untuk kamu? Qalu bala. Lalu jawab para sahabat, ya, enggak. Qal khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'mala. Ya. Apa perkara baik yang bagi kita? Good news. Berita baik bagi setiap orang ni apa? Iaitu, ya, berita baiknya adalah seseorang yang panjang umurnya, maka bertambah baik amalnya. Ya, kita boleh buat, kita boleh semak diri kita. Sampai saat ini adakah kita makin meningkat prestasi amal ibadah kita atau sebaliknya? Makin bertambahkah keinginan kita dari sisi bertambahnya ilmu, bertambahnya amal ibadah? Jika sama je, ya, maka sesuatu yang tak kena dengan diri kita. Dan ini termasuk orang yang rugi. Kalau selama ni dari dulu sampai sekarang cuma jaga solat wajib aja, solat sunat tak pernah buat, ini maknanya, ya, dia tak berubah. Ya. Kalau dulu, ya, dia tak pernah datang untuk menuntut majlis ilmu, sekarang dia rajin datang. Itu tanda kebaikan. Ya. Kemudian tanda kebaikan juga adalah makin hari makin bertambah ilmu dia. Makin diangkat kejahilan daripada dirinya. Maka apa akibat? Allah akan bagi satu keistimewaan, akan bertambah sifat takut pada Allah. Kalau masih belum ada sifat takut kepada Allah, maka secara langsung akan hilang sifat nikmat, ya, dalam merasai kelazatan dalam beribadah. Dia beribadah, dia tak dapat nikmat. Dia tak rasa lazatnya aku solat. Tak rasa lazatnya aku duduk dalam surau. Tak rasa lazatnya, ya, duduk dalam majlis ilmu. Tak rasa bersalah pun kalau tak datang surau atau masjid atau duduk dalam majlis ilmu. Ini tanda-tanda kerugian. Baik, mari kita lihat maksud ini. Ya Allah, permohonan yang pertama, Allah ma'afini fi badani. Ya Allah, ya, apa yang kita mohon pada Allah, iaitu kurniakanlah, selamatkanlah tubuhku ini, seluruh anggota tubuh badan ini. Ya, selamat daripada apa? Iaitu segala penyakit. Penyakit yang zahir dan penyakit yang batin. Ya, penyakit yang zahir ini adalah, ya, asas untuk perkara-perkara yang lain yang menyusul untuk kebaikan. Ya, tubuh badan yang sihat. Ada orang masih muda tapi sudah sakit anggota tubuh badan dia, macam-macam penyakit. Ada orang, ya, sampai ketua masih sihat. 80 tahun masih sihat, masih kuat, mata terang, tak payah pakai cermin mata baca. Ya, Masya Allah, Allah kurniakan nikmat. Dan di antara petua bagaimana untuk meraih kesihatan tubuh badan adalah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang sangat terkenal, sekitar tahun 400 atau 500 Hijrah, begitu zaman dia, iaitu pengarang kitab Matan Abu Suja, kitab fiqh Syafi'i. Terkenal kitab ni, pasti akan belajar. Kalau belajar, ya, mazhab Syafi'i, kitab fiqh, kitab asas. Umurnya panjang Syekh ni, rahimahullah.
Disebut dalam riwayat hidupnya, umurnya sampai 160 tahun. Kita rata-rata umat Nabi SAW adalah 60 hingga 70 tahun. Ini salah satu daripada umat Nabi SAW yang ajaib. Panjang. Ya. Luar daripada kebiasaan. Tapi kuat tenaga dia macam orang muda. 160 tahun. Kuat macam orang muda. Lalu ada di antara orang-orang ataupun barangkali muridnya, ya, menegurnya, wahai Syekh, kamu ni macam orang muda. Kuat. Lalu apa rahsia? Nak tanya resepi dia. Apa rahsia ni? Luar biasa. Kita biasanya begitu kan? Nak tahu apa amalan, apa petua. Lalu Syekh rahimahullah menyebutkan, ya, Al-Imam Abu Suja rahimahullah mengatakan, aku sejak kecil sampai sekarang tak pernah menggunakan seluruh anggota tubuh badanku untuk melakukan maksiat kepada Allah. Aku jaga hak-hak Allah Ta'ala, maka Allah jaga, ya, aku. Benar tak sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang masih kecil ketika sedang berada di atas kenderaan unta. Ya, barangkali unta atau keldai. Ya, Nabi SAW mewasiatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu yang masih kecil belum baligh, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, ya, sesungguhnya aku nak ajarkan kamu, nak wasiatkan kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah ila akhiril hadis. Hadis yang sangat agung. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Kerana besar sekali faedah. Ya, yang daripadanya tak terhitung faedah dan pelajaran berguna. Cukup satu. Hendaklah orang tua sentiasa mewasiatkan anak-anaknya dengan membacakan hadis ini. Kerana Nabi SAW sedang mengajar anak kecil. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah sepupu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, dia belum balik. Tetapi pengajaran yang diajar kepadanya adalah terkait tentang aqidatut tauhid. Ya, bila benar seseorang itu mentauhidkan Allah, maka dia akan menjadi orang yang mendapat keberkahan sepanjang usia sampai dikembali kepada Allah. Apa wasiat Nabi SAW? Jagalah Allah, Allah pasti akan jaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan begitulah seterusnya. Ya. Jadi memberikan faedah kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ya. Apa yang dimaksudkan jaga Allah? Iaitu menunaikan segala hak Allah. Apa hak Allah itu? Iaitu melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang ditegah. Bagaimana untuk melaksanakan dua perkara ini? Nabi SAW menunjukkan caranya. Ya. Nabi SAW menjelaskan bagaimana untuk kita beribadah kepada Allah dari sisi yang wajib dan dari sisi yang sunat. Ya. Dari sisi perbuatan, dari sisi perkataan. Termasuk apa yang sedang kita ambil faedah, iaitu Nabi SAW ajar kita untuk mendapat penjagaan Allah, berdoa. Dan berdoa ini sebagaimana yang sering kita sebut, ada doa yang ya Nabi SAW ikat dengan waktu, ikat dengan bilangan, ikat dengan ketentuan. Seperti ini, zikir pagi petang. Ada yang Nabi SAW ajarkan kita doa itu terbuka, bila-bila pun boleh kita minta. Tanpa ditentukan, dikhususkan waktu, bilangan dan seumpamanya. Dan doa-doa ini tercakup pada dua bentuk cara untuk memohon. Ada doa-doa yang kita dituntut untuk angkat tangan. Ada doa-doa yang majoritinya tak angkat tangan. Jadi kita sebagai bukti nak meneladani Nabi SAW, ketika Nabi SAW angkat tangan, kita angkat tangan. Ketika Nabi SAW tak angkat tangan, kita tak angkat tangan. Tu, contoh doa. Betul, banyak tak angkat tangan. Masuk tandas, keluar rumah, masuk rumah. Betul kan? Doa orang bersin, angkat tangan? Tak kan? Sama juga doa pagi petang ni. Ya. Dan kita biasa doa angkat tangan ketika lepas solat. Kita memohon kepada Allah. Itu kesungguhan. Ya, ketika itu angkat tangan. Contoh doa setelah berwuduk, tak angkat tangan. Ya, setelah kita berwuduk,
Maka jangan lupa baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka dibuka baginya pintu syurga ke-88. Masuklah salah satu. Jadi nak masuk syurga rupanya mudah. Iaitu jangan lupa baca doa setelah berwuduk. 8 pintu dia boleh masuk. Sangat istimewa. Tapi persoalannya, ya, beramal itu yang sulit. Kalau Allah tak gerakkan, kita tak buat. Ini tanda kerugian. Padahal dia mudah. Begitu juga zikir-zikir yang sedang kita bicarakan ini. Ya, kita sudah mengetahui, kita sudah mendengar, tetapi belum tentu kita berbuat. Itulah bezanya orang yang berkah ilmunya, berkah usianya, dan sebaliknya. Jadi tanda kita nak tahu berkah atau tidak usia kita ni, kita lihat dari sisi ini. Ilmu tak terhitung banyaknya. Kuliah maghrib di sini barangkali setiap hari. Pagi Sabtu ada kuliah subuh barangkali. Pagi Ahad ada kuliah subuh. Ya. Dan kita tanya diri kita, sejauh manakah ilmu yang telah kita dengari itu kita amalkan. Jangan jadi seperti air yang dicurahkan di atas daun keladi. Setitik pun tak meresap, setitik pun tak lekat di daun keladi. Sia-sia. Pasti akan menyesal nanti di negeri akhirat. Alangkah ruginya, kenapalah dulu aku tak berbuat. Sebab apa? Bila melihat keputusan orang lain itu jauh meninggalkan kita. Ini. Sebab tu kita perlu sering diperingatkan. Apatah lagi dalam majlis ilmu ini, di mana ketika mana kita berada di tempat yang terbaik pada waktu yang terbaik, maka pastikan kita mendapat yang terbaik. Jangan sebaliknya. Baik, kembali. Ya, selamatkan tubuhku daripada penyakit yang tidak aku inginkan. Ya, sakit, bila ditimpa sakit, orang sanggup menghabiskan ribuan wang ringgit demi untuk mendapat kesihatan. Kalau kesihatan itu boleh dibeli, dia sanggup bayar dengan seluruh harta benda dia agar dia sihat. Betul kan? Jadi Islam mengajar kita macam mana nak sihat. Tanpa perlu apa-apa bayaran. Dengan berdoa, mohon kepada Allah. Ya. Bayangkan kalau kita amalkan doa ini, Masya Allah. Sebab apa? Yang menurunkan sakit, yang menggunakan sihat siapa? Covid ke? Makan minum ke? Salah makan? Tak, Allah Ta'ala. Betapa banyak orang yang kena racun tapi tak mati dia. Ya, tak berbekas dia. Selamat dia daripada racun, umpamanya. Ya, kerana apa? Kerana ada penawarnya. Ya, kerana dia bergantung kepada Allah, maka Allah jaga dia, maka Allah hindarkan dia daripada mudarat, musibah itu. Jadi, ya, selamatkan tubuh, seluruh anggota tubuh, ya, supaya sihat. Sebab tu kita kena minta kepada Allah agar kita dikurniakan sihat. Sampai mati. Sampai mati. Seperti mana ada orang yang sampai mati umur 80, 90, sihat dia. Dia mati disebabkan barangkali terjatuh dalam bilik air. Atau balik daripada surau. Ya, motornya terbabas masuk longkang. Tapi dia mati dalam keadaan sihat. Ya, minta kepada Allah sungguh-sungguh sihat ni. Sebab bila sakit belum tentu kita dapat hadapi ujian sakit. Betapa banyak orang yang diuji dengan sakit, waktu sihat dia solat, waktu sakit dia tinggalkan solat. Dia duduk di hospital, ya, kakinya terikat bagai-bagai, patah, dia tak solat. Dia kata nanti sihat, baru nak solat. Ni bahaya ni. Bayangkan kalau dia mati dalam keadaan dia tinggalkan solat. Macam mana nak masuk syurga? Macam mana nak termasuk tanda husnul khatimah? Ya, ini cukup berbahaya. Ya, apatah lagi kalau dia sakit ketika itu, dia sudah tidak boleh berbicara, dia sudah tidak boleh bergerak. Tapi dia sedar, dia masih waras. Tetap dia wajib solat. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu, ataupun dia, ya, tidak belajar bagaimana untuk solat ketika sakit. Walaupun ketika itu, kalau dia tak ada ilmu, dia beranggapan, nak solat ni kan, pakaian kotor. Wuduk tiada. Macam mana nak solat? Dia tak berwasiat, tak pesan pun kepada anak-anak dia. Anak-anak pula jenis tak datang kuliah. Anak-anak pula tak diajar oleh kedua orang tua. Inilah faedah musibah yang akan dia dapat nanti ketika dia uji dengan sakit. Kalau anaknya anak yang berilmu, anak yang bertakwa, pasti dia akan pastikan ayah dia, khususnya ketika dia sakit. Ya, ketika dia uzur, perkara yang dia jaga, solat mak ayah dia. Walaupun berbaring ayahnya tak boleh berwuduk, dia akan tolong wudukkan. Kalau ayahnya tak mampu untuk diwudukkan, tak tahan kesejukan, dan memang orang sakit, orang tua ni dia tak tahan sejuk. Sampai ke tulang ni.
Lalu kita tayamumkan dia. Kalau tak tahu macam mana nak tayamum, macam mana? Yang sehat tadi tu pun tak tahu nak bertayamum, sepanjang usia tak pernah tayamum. Waktu sakit macam mana dia nak solat? Akhirnya dia pun tak solat. Dan dia mati dalam keadaan itu, bagaimana keadaannya? Ya, saya rasa barangkali ada di antara tuan-tuan sepanjang usia tak pernah bertayamum. Ada tak yang tak pernah bertayamum? Cuba angkat tangan. Sepanjang usia. Tok Imam pun tak pernah tayamum. Kalau emergency case, macam mana nak bertayamum? Naik kapal terbang di udara tu. Ya, 13 jam pergi Amerika. Jangan Amerika jauh sangatlah. Arab Saudi tu pergi nak umrah, haji. Dalam kapal terbang dilarang guna air. Kita dilarang pun guna juga air sampai berjelun kapal terbang tu. Sekejap lagi meletup kapal terbang tu, mati semuanya. Sebab tak faham. Dia kata nak uduk juga ada tu. Bila air flight tak boleh, keselamatan, nanti air jatuh, ya, serap masuk kena wiring di bawah tu, tak mati semua. Short bagai-bagai. Tak jadi tak apalah, sebab tu dilarang. Jadi bertayamum. Nak tayamum macam mana? Habuk apa pun tak bawa. Kalau ada ilmu senang saja. Habuk tu bukan maknanya mesti nampak macam tepung tu, macam bedak tu, pelepak, selepak tu nampak putih, tak. Ya, macam dekat kapet ni. Ada apa tak? Ada, so'i dah. Tepuk saja. Bismillah, tepuk saja. Lepas tu sapu muka. Sekali. Dia ada dua cara. Kalau di sisi mazhab Syafi'i, dia tepuk 2 kali. Tepuk sekali. Lepas tu tepuk sini pula sekali. Daripada siku ni. Sekali. Ni sekali. Kalau dari sisi yang sahih daripada riwayat Imam Bukhari rahimahullah, mudah. Nabi SAW ajar. Tepuk sekali. Sekali je. Buka. Ni daripada sini. Tak sampai seminit. Siap. Mudah tak? Tapi kalau tak ada ilmu, puas dia cari tu, pergi ambil korek tu. Apa cari debu kat tanah. Sampai bawa bekal. Tak perlu. Debu tu ada di mana-mana. Tengok angkasawan kita dulu tu. Macam mana dia bertayamum di udara tu. Duduk dalam space shuttle kat atas tu. Solat dia tetap di atas tu. Tu. Ya, tepuk saja di situ. Ada debu. Naik kereta api. Katakan daripada sini Sungai Buloh nak pergi ke Perlis. Nak naik kereta api masuk waktu solat. Air tak ada contohnya. Tepuk saja. Ya, dekat bawah tu ada debu. Solat menghadap ke arah mana kalau sulit untuk mendapatkan arah kiblat. Tapi jangan sekali-kali tinggal. Tapi kalau tak ada ilmu macam mana? Ada orang dia kupiah di atas. Pakcik, Masya Allah, nampak alim dia. Tapi bila naik bas, waktu subuh, bas pula tak berhenti. Tak solat dia. Jenis driver tak nak berhenti. Dia tak solat. Kita kata, bang, tolong berhenti. Saya tak boleh berhenti, saya kena sampai sekian-sekian. Masya Allah. Dia target dia nak sampai. Biar dia tinggal solat, tak apa. Tak apalah kalau tak nak berhenti. Ya, kita solat di atas bas. Ya, arah itulah arah kiblat kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tu. Ya. Jadi, ya, tayamum. Air tak ada, tayamum situ. Solat. Allahu Akbar dan duduk dan sebagainya. Kalau naik kapal terbang, ini penting. Ingat, tuan-tuan. Ingat saya, ingat juga kita. Sepanjang usia sampai mati, sakit macam mana pun sekali waras, selagi waras, walaupun ketika itu barangkali anak-anak pun dah anggap kita di luar kewarasan, kita tetap solat. Walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Inilah pentingnya ilmu. Kita akan diuji bila kita sakit. Jangan mati dalam keadaan kita tinggalkan solat. Ini sungguh yang mendatangkan keburukan yang sangat menakutkan. Takut terjatuh dalam su'ul khatimah. Ya, baik. Ya. Dan Nabi SAW ajar kita. Ya. Dan kita pasti akan diuji dengan sakit, betul kan? Tak ada orang yang tak pernah sakit. Dan Nabi SAW ajar kita macam mana nak rawat diri sendiri kalau sakit. Sebelum kita pergi jumpa doktor, kita boleh rawat diri sendiri. Itu menunjukkan betapa bergantungnya kita pada Allah. Tuan-tuan kalau sakit, tuan-tuan baca apa pada diri tuan-tuan? Tuan-tuan panggil ustaz untuk ruqyah tuan-tuan kan? Tak perlu. Tak perlu. Ya. Kita sendiri. Nabi SAW ajar mudah saja. Baca Fatihah sekali. Baca 3 kul. Ya, macam Nabi SAW kena sihir. Ya, Nabi SAW disihir. Nabi baca 3 kul. Hembus kat badan. Tuan, tolong beri perhatian. Tolong beri perhatian dalam kuliah. Minta maaf, saya kena tegur. Kalau tidak, terus berbuat. Tu. Ya, Masya Allah. Ketika dibaca hadis Nabi SAW, itu di antara adab.
Ya, tempat yang terbaik. Beri perhatian. Saya sedang menyampaikan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali. Jadi, ya, Nabi SAW ajar kita baca ayat tadi. Kemudian kita boleh ru'yah diri sendiri. Nabi SAW ajar kalau kita sakit, kita letak di tempat mana-mana, baca as'alullahal azim bukan, itu doa untuk orang lain. Ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Baca. Ya, barangkali tuan-tuan tak pernah baca, barangkali tuan-tuan tak boleh ikutlah sebab saya baca saja, tak tulis. Tuan-tuan cari dalam handphone, tulis. Ya, doa untuk ru'yah diri sendiri. Tapi kita selalu bergantung pada manusia, bukan bergantung pada Allah. Minta orang tolong bacakan untuk kita. Yang tak sepatutnya. Ya, kita sendiri boleh ru'yah. Kerana apa? Itu menunjukkan kebergantungan kita yang sebenarnya pada Allah. Jangan bergantung pada makhluk. Ya, sikit-sikit sakit, cari orang untuk rawat kita. Padahal kita boleh merawat. Tengok Nabi SAW ajar doa. Ya, ada lagi. Azhibil ba'sa rabban nas. Ya, washfi anta asyafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Doa minta. Allah itu dia maha penyembuh. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Minta. Kalau Allah tak sembuh, kita kena buat apa? Kalau Allah tak sembuhkan, kita kena buat apa? Kita kena bersabar. Redha. Betul kan? Kita jangan ada satu penyakit. Kalau kita sakit, tak sembuh. Ya, kita seolah-olah, apa? Kita seolah-olah, ya, tak redha dengan sakit. Kita silap-silap, kita komplain Allah Ta'ala. Aku dah habis duit beribu-ribu dah. Pergi jumpa sana tak sembuh, pergi jumpa sini tak sembuh. Kemudian mengeluh saja siang malam. Sakit. Kemudian yang paling parah, marah orang. Betul kan? Nabi SAW ajar kita sabar. Sebab sakit itu daripada Allah. Allah asyafi. Dia yang maha menyembuh. Dia datang sakit itu ada sebab. Sebab itu orang yang ditimpa sakit, dia kena lihat dari satu sisi. Ini adalah ujian untuk digugurkan seluruh dosa-dosanya. Ya. Tengok seorang wanita hitam. Dia pernah datang berjumpa Nabi SAW mengadu dia kena sakit epilepsi. Seperti sawan lah. Dia mengadu pada Nabi SAW, minta pada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan kepada Allah. Supaya Nabi SAW berdoa kepada Allah agar sembuh sakit dia. Lalu apa jawab Nabi SAW? Ya, kamu bersabar, kamu dapat syurga, atau aku doakan kepada Allah agar dia sembuh penyakit tu. Kamu nak pilih mana? Tapi dia pilih yang mana? Asal datang nak minta disembuhkan. Dan doa Nabi SAW memang mustajab lah. Nabi SAW berdoa saja, sembuhlah dia. Allah makbulkan. Tapi bila diberi tawaran, kamu bersabar, dapat syurga, atau aku doakan kamu sembuh, dia pilih yang lebih tinggi, lebih utama daripada itu. Biar dia bersabar, sakit sejenak di dunia, barangkali 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi dia akan dapat nikmat syurga yang tiada hitungan tahun-tahun. Itulah pelajaran yang sangat berguna bila diuji dengan sakit, redha, bersabar. Dan lakukan segala perkara yang mendatangkan redha Allah. Jangan sekali-kali tidak redha. Bahkan yang lebih parah, ya, kita marah pula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan sekali-kali. Baik, itu syarat yang pertama. Itu sakit yang zahir. Tubuh badan. Ada lagi satu sakit yang paling membinasakan. Apa dia? Tadi khutbah apa tadi? Sakit hati. Ya. Hati tu khotib kata apa tadi? Ada 3 jenis, betul kan? Yang pertama hati apa? Sama kan khutbah tadi kan? Ni tuan-tuan tidur ke tidak ni waktu khutbah kita cek. Ya. Sakit yang banyak orang mensia-siakan, yang banyak diabaikan. Dan sakit ni boleh kita tengok daripada perangai kita. Sekarang. Nak tengok hati kita yang mana? Yang pertama, hati yang sihat. Hati yang sihat adalah hati yang apa? Yang tunduk taat pada Allah. Memiliki sifat yang, iaitu takut pada Allah, taat pada Allah. Terhasil akhlak yang menakjubkan. Baik lisannya, baik muamalahnya dengan orang. Ya, tak memfitnah orang, tak mengutuk orang, tak mengata orang, tak buruk sangka dengan orang, tak dengki macam-macam. Itu hati yang sihat. Hati yang sihat ni senang tak nak dapat? Sulit. Ya, sebab apa? Ada syaitan sebelah dia. Syaitan tu yang nak juluk kita buat-buat macam-macam. Betul kan? Ya. Yang kedua, hati yang sakit.
Ni kita lah banyak. Boleh katakan kita semua ni, ya, pasti dihinggapi hati yang sakit. Sebab apa? Tak ada orang yang selamat daripada hati yang sakit. Cubanya sakit dia tu sakit yang ringan atau sakit yang berat. Sebab hati adalah tempat bersarangnya iman. Iman, apa sifat iman? Sifat iman adalah dia naik dan dia turun. Betul kan? Dia tak tetap. Al-iman yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bi ta'atir rahman. Dia naik iman itu, maknanya dia sihat lah tu. Dia menuju ke arah kesihatan. Iaitu dengan taat pada perintah Allah. Wa yankusu bi ta'ati syaitan. Dia akan turun bila dia taat pada syaitan. Tu, dia buat maksiat. Ya. Dan hati seorang mukmin itu sentiasa berada di sisi ini. Sepanjang usia. Ada masa dia taat, ada masa dia bermaksiat pada Allah. Tapi hati ini masih berada pada situasi yang boleh diselamatkan dengan mujahadah. Ya, bila dia terjatuh ke dalam kesilapan, kealpaan, barangkali terlalaikan oleh tipu daya syaitan, kemudian dia sedar, maka dia bertaubat kepada Allah. Sebab itulah Allah ajar kita setiap hari kita istighfar. Ya, memohon keampunan pada Allah. Orang yang solat pasti dia akan istighfar pada Allah. Ba'da salam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan sebelum ni kita dah baca dah tentang zikir yang agung Sayyidul Istighfar. Satu hari semalam sekurang-kurangnya kita baca 2 kali. Dah hafal ke tidak entah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ans. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa ans. Kalau tak hafal, tak apa. Ya, ada kitab ni boleh baca. Tadi saya nak bawa ada kitab ni lah, kecil je. Yang kecil, version kecil. Tertinggal. Ada banyak. Nak bagi seorang satu. Ya, tak apalah nanti insya-Allah bulan depan. Tetapi sebenarnya boleh download. Dalam apps ada. Tulis zikir pagi petang. Tak payah bawa buku lah. Ya, ada kat situ. Boleh baca. Ya. Sekarang, ya kita dah boleh baca walaupun kita tak hafal. Betul kan? Macam kita baca Quran. Kita bukannya hafal. Rata-ratanya betul kan? Tapi Quran kita boleh baca. Begitu juga. Persoalannya, ndak atau tidak je. Yang membezakan, kemahuan. Yang membezakan, kesungguhan. Tahu dah. Ya, mau dah, ada keinginan. Tapi nak buat tu, itulah dia yang membezakan. Itulah tanda keberkahan. Ingat. Ya, ingat sampai bila-bila. Keberkahan usia, keberkahan ilmu adalah dengan amalkan. Sebab tu kena minta kepada Allah. Sebab tu awal tadi, setiap kali kuliah saya akan kata apa? Doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Wa rizqan tayyibah. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu dia bermanfaat bila diamalkan. Ya, kalau tak diamalkan, ilmu itu seperti pohon tanpa buah. Tu. Ya. Jangan jadi seperti itu. Ya, penyakit hati. Ya, dan hati yang paling parah adalah hati yang mati. Itulah hati-hati orang-orang kafir. Hati orang munafik, hati orang yang musyrik. Dan hati ini tak dapat diselamatkan lagi lah. Kalau dia mati dalam keadaan itu. Hati yang sakit boleh diselamatkan. Ya, hati yang sihat, ya, kena diistiqomahkan. Jangan berpaling. Jangan kita merasa selamat, kita ahli masjid, kita ahli kuliah, belum selamat. Selagi kita hidup, selagi itu kita belum selamat. Bila kita akan selamat? Bila mati. Dalam keadaan penutup, husnul khatimah. Sebab itu seseorang itu diukur bukan awal, bukan tengah, di hujung. Innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu diukur dengan penghujung. Barangkali ada di antara kita semuanya ni, termasuk saya, waktu muda dulu, rekodnya bukan bagus. Rekodnya gelap, hitam pekat, zulumat dengan maksiat. Ya, dulu solat tidak, puasa tidak,
Ya, buat maksiat tak terhitung pelbagai jenis. Namun dengan rahmat Allah, Allah bagi kita hidayah. Umur 60 kita bertaubat pada Allah. Umur 50 kita mula datang surau masjid. Dulu surau masjid tak pernah kita kenal. Betul kan? Dan belum selamat juga orang yang datang masjid dan surau. Kerana ada orang yang datang masjid dan surau niatnya bukan dia duduk dalam masjid dan surau ini untuk mendapat rahmat daripada Allah. Ada orang dia duduk barangkali terperangkap. Ustaz dah duduk sini nak bangun malu duduklah. Nampak tak? Ada orang nak balik pun tak ada siapa di rumah, isteri kat kampung. Aku duduk sini, duduk balik rumah jemu, tak ada apa nak buat. Macam-macam alasan. Yang semuanya itu hanya Allah Ta'ala mengetahui. Begitu juga penceramah. Dia datang ni, apa niat dia? Ya, hanya Allah yang tahu. Oi, berceramah, baca hadis, baca Quran. Tapi dalam hatinya, Allah tahu. Oh, kamu ni sebenarnya nak menunjuk. Kata kamu pandai. Kamu banyak hafalan. Dan pelbagai lagi. Sebab itu Allah ingatkan tentang nasib yang akan menimpa kelompok yang paling besar sekali musibah di negeri akhirat. Yang mula-mula dihumbankan ke dalam neraka siapa? Mula-mula. Ya, di kalangan kaum muslimin ni, orang yang beriman, dihumbankan ke dalam neraka. Orang kafir memang dia mula-mula lah. Ya, awal-awal lagi lah dia dulu. Ni Allah sebut orang yang datang nanti di negeri akhirat ada 3 kelompok. Mula-mula dihumbankan ke dalam neraka dalam keadaan wajah tersirit. Paling menghinakan. Paling mengerikan. Paling azab. Disirit dengan wajah. Bayangkan. Yang pertama. Iaitu seorang hartawan. Di dunia. Rajin dia bersedekah sana sini. Dihadapkan dia kepada Allah. Allah sebut nikmat-nikmat kepadanya. Dia mengakui. Dia akui semua nikmat itu kurniaan Allah. Kamu buat apa harta ni? Oh, aku derma sekian-sekian. Allah kata kamu bohong. Kamu buat bukan kerana aku, tapi kerana manusia. Ar-riya. Masuk neraka. Ya. Yang kedua, iaitu orang yang berjihad. Oh, berjihad ni kemuncak agama. Betul kan? Muda-muda pergi berjihad mati. Pergi memang peluang nak mati. Belum puas lagi hidup. Oh, tu besar amalan berjihad. Ya. Hebat di medan pertempuran. Allah sebut nikmat, dia akui semua nikmat Allah kurniakan. Ya, lalu dia berjihad. Ya, sebagai pemberani. Ya, lalu Allah kata kamu bohong. Kamu berjihad ni bukan untuk menegakkan agama, tapi kamu nak agar dipanggil sebagai seorang pemberani. Ya, hebat di medan tempur. Pahlawan. Yang ketiga siapa? Ahli ilmu. Ni tu ceramah-ceramah ni. Pembaca Al-Quran. Tu. Ya, aku menyampaikan agama sekian-sekian, kamu bohong. Ya, kamu buat bukan kerana Allah, kerana riak, nak tunjuk kamu hebat dan seumpamanya. Ini tiga-tiga ni hati yang mati. Atau hati yang sakit paling parah, tak boleh dirawati lagi. Jadi, ia menjadi pelajaran berguna kepada kita. Selagi kita hidup, kita belum selamat. Sebab itu Nabi SAW ajar kita baca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Ya ala dinik. Wahai Allah, Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agama ini. Sebab itu dalam solat, kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetap kami berada di jalan lurus. Atau hidayah. Sebab betapa banyak manusia yang mendapat hidayah, penghujung usia dia berbalik. Ya, sepanjang usia dia amalan ahli syurga. Sehasta lagi nak masuk syurga, dia berpaling melakukan amalan ahli neraka. Humbal dalam neraka. Ada orang sepanjang usia amalannya amalan ahli neraka. Sehasta lagi dia nak masuk ke neraka. Tiba-tiba dia berpaling, dia menjadi ahli syurga. Itu tuan-tuan. Ya, jadi jangan rasa kita selamat. Sebab itu kita sentiasa berharap bergantung kepada Allah. Azan Okay, kita azan dulu. Kemudian saya habiskan sikit lagi. Wallahu a'lam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, permohonan yang seterusnya adalah Allah ma'afini fi sam'i. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau daripada apa yang tak diinginkan. Jadi, yang kita mohon ini adalah yang zahir dan yang batin, penyakit. Penyakit zahir dan penyakit batin. Telinga, ya nikmat. Allah bagi kita telinga boleh mendengar. Ya, jadi gunakan telinga kita untuk perkara yang mendatangkan manfaat. Ya, kerana Allah menegur. Ya, di dalam Al-Quranul Karim, ya, telinga, pendengaran, penglihatan hati semua nanti Allah akan tanya di negeri akhirat. Ya, semua. Ya, sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula. Ya. Pendengaran, penglihatan, hati ini semua Allah akan tanya. Apa yang kamu pergunakan nikmat yang aku berikan ya ketika kamu hidup di dunia? Telinga buat apa? Dengar kebaikankah atau dengar perkara kemaksiatan? Jadi jangan sekali-kali kita gunakan telinga kita ini untuk perkara yang mendatangkan mudarat, mengundang kemurkaan Allah. Cuba lihat dalam Al-Quran Allah menegur, Allah mengancam. Ya, Allah memberikan amaran keras kepada orang-orang kafir ketika mana Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dalam surah Nuh, Allah kisahkan tentang Nabi Nuh AS. Surah Nuh. Ya, surah yang terakhir yang diberi nama dengan nama Nabi daripada 6 surah. Dalam Quran ada 6 surah yang Allah bagi nama dengan nama Rasul. Ya, sebelum surah Nuh tu surah Muhammad. Sebelum surah Muhammad, surah Ibrahim. Ya, yang awal sekali adalah surah ya, iaitu surah Hud, surah Yusuf, surah Yunus, surah Yusuf. Surah Hud itu, surah Nuh itu adalah tentang Rasul yang pertama, Nabi Nuh AS. 950 tahun Nabi Nuh AS berdakwah pada kaumnya. Sehingga dalam surah Nuh itu, Nabi Nuh AS mengadu kepada Allah Ta'ala. Dia Rasul pertama, diuji paling berat dalam usaha dakwahnya. Paling panjang, 950 tahun. Bayangkan usianya berapa? Yang ikut sikit aja. Kenapa sikit? Kerana ni. Di satu sini lah. Ya.
Sehingga Nabi Nuh AS mengadu pada Allah, ya Allah, aku berdakwah siang dan malam tanpa henti. Dalam Quran, tengok surah Nuh. Aku berdakwah ya, siang malam, terdiri daripada 30 lebih ayat, ya 32 ayat, sikit aja. Aku berdakwah siang dan malam tanpa henti. Sabar dia. Ya. Mereka tidak mendengar apa yang aku sampaikan. Mereka mempermain-main, mereka memperolok-olok ketika aku sampaikan. Dan Nabi SAW Rasul penutup pun mengadu perkara yang sama kepada Allah. Ketika mana Nabi SAW dalam Quran, Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 30 hingga 31. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, iaitu Nabi SAW mengadu kepada Tuhannya, ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tak diindahkan. Bila aku sampaikan, ya mereka ada dalam majlis tu. Mereka dengar, tapi mereka mendengar untuk tidak mendengar. Ini penyakit yang paling bahaya. Sebab apa? Ditutup hati tu. Sebab tu, saya tegur tadi, minta maaf. Saya terpaksa tegur. Sebab Quran banyak sangat cerita supaya jangan kita kena ancaman daripada Allah. Kalau Allah laknat kita, Allah murka kepada kita, apa faedah kita dapat? Apa faedah? Takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini kena berhati, kena teliti. Nabi SAW mengadu kepada Allah, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini satu yang tak diendahkan. Ketika aku menyampaikan, mereka buat tak tahu. Mereka tak dengar. Mereka memperolok. Mereka tutup telinga. Mereka berbicara ketika Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Allah. Jangan jadi seperti itu. Belajar daripada kisah orang kafir musyrikin dan orang munafik. Keberadaan mereka ya bersahabat dengan Nabi SAW, melihat Nabi SAW berada dalam majlis ilmu Nabi SAW, tapi sedikit pun nak memberi manfaat pada mereka. Sehingga mereka dihumbankan ke dalam neraka. Jangan jadi seperti orang-orang kafir musyrikin, seperti orang munafik. Duduk dalam majlis Nabi SAW. Solat bersama Nabi SAW. Ikut berjihad, walaupun ada di antara mereka kebanyakannya ya melarikan diri. Belum pergi perang lagi dah undur. Seperti dalam peperangan Uhud. Ya, wajah sebenar mereka terserlah. Solat bersama Nabi SAW masjid. Duduk belakang Nabi SAW lagi. Bahkan ketua dia Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika dia mati, Nabi SAW sendiri yang menyolati jenazahnya, pakaian Nabi, jubah Nabi SAW bagi pada dia. Atas permohonan anaknya yang Islam. Tapi lepas itu Allah larang dah. Allah tak bagi Nabi SAW solati jenazah orang munafik. Ketika peperangan Uhud, ya, tentera kafir musyrikin 3,000. Tentera Islam 1,000. Tapi dalam perjalanan, orang munafik itu undur 300. 700 saja lawan 3,000. Dan begitulah peristiwa seterusnya. Jangan jadi seperti orang munafik. Zahir Islam, batinnya kafir. Ya, keberadaan mereka bersama Nabi SAW, duduk dalam majlis Nabi SAW, solat belakang Nabi SAW, pergi berjihad, tapi tidak ada satu pun yang bermanfaat untuk mereka. Dihumbankan ke dalam neraka yang paling bawah. Lebih parah daripada orang kafir. Ya, sebab itu wajib kita jaga agama kita ini. Islam kita kena jaga. Tak khawatir terkena penyakit orang munafik. Ya, jangan jadi seperti itu. Baik. Ya, pendengaran. Kemudian, ya Allah selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Jadi 3 permohonan. Tubuh badan, telinga dan mata. Mata gunakan untuk perkara yang bermanfaat. Ya, sebab itu Al-Quran mengajar kita untuk kita mendapat ya kekuatan keimanan, makin dekat dengan Allah, Allah bagi tanda. Iaitu 2 ayat. Satu ayat yang kita baca, Al-Quranul Karim. Tu ayat yang paling besar. Satu lagi ayat yang dapat dilihat. Tu. Ya, Allah suruh kita lihat. Lihat alam ini. Ya, kemudian Allah bagi tahu pada kita, afala tatafakkarun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tak perhatikan? Allah bagi kamu nikmat sihat, anggota tubuh badan, kamu kuat. Kamu kuat. Ya, berjoging kuat, hiking kuat, travelling kuat, cycling kuat, sporting kuat. Ke masjid tak kuat. Duduk dalam majlis ilmu tak kuat. Tapi kalau berjoging kayuh basikal besok pagi, ya Allah sampai tengah hari tak balik lagi. Ya, motoring. Grup motor ramai-ramai tu. Kuat dia. Sampai ke Bentung. Tu kat tempat jual lemang tu. Grup satu penuh ke satu Ahad. Kita teringin juga nak pergi pagi. Tengok, ya Allah. Punya pajam tak jadi ya. Tu. Genting Highland sampai. Cameron Highland sampai.
Pasar raya kepit anak kiri kanan yang kecil 2-3 orang. Boleh sampai tu jalan pun. Tapi surau masjid tak sampai. Dah ada dalam masjid surau pun tak dapat bertahan. Gerisah saja. Sebab apa? Hati yang sakit. Mudah-mudahan Allah bagi kita hati yang sihat. Jangan Allah biarkan hati kita sentiasa sakit. Bagaimana nak rawat? Bagaimana nak rawat? Akrabkan diri dengan peringatan daripada qala Allah wa qala Rasul. Ya Allah selamatkanlah. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekufuran dan kefakiran. Itu dua. Setelah kita minta sihat anggota tubuh badan tadi, minta dijauhkan daripada kekufuran. Sebab kekufuran ini, ya, saya pernah sebut di sini kalau saya tak silap, tapi saya sebut sekali lagi. Masuk Islam menjadi seorang Muslim perkara yang paling mudah. Cukup dengan ucapkan kalimah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Already Muslim. Selamat. Ya, harga diri, harta benda, nyawa dijaga oleh agama. Tapi nak keluar daripada kalimah ini tak terhitung banyaknya pintu dia. Bila-bila boleh keluar. Tanpa sedar atau sedar. Ucapan, perbuatan, i'tiqad hati. Benci saja mana-mana ajaran agama, ya dia sedar dia ucapkan itu, kafir dia, automatik. Contoh dia tengok orang makan jilat-jilat jari. Tak senonoh lah pengotornya. Ya. Gelinya aku tengok jijiknya cara makan begitu. Makanan talam pun macam tu. Ya ramai. Allah tak seleranya, tak lalu aku. Ya hilang selera. Orang sebut ini sunnah Nabi SAW. Ajar kita makan begini, jilat jari. Sunnah apa macam tu pengotor? Siap kau. Walaupun dia solat. Walaupun dia sampaikan kuliah. Walaupun dia jadi imam. Walaupun dia menunaikan haji berkali-kali. Jadi mudah tak nak keluar daripada agama? Sangat mudah. Sebab tu kena minta kepada Allah. Minta. Barangkali kita, ya, sebab apa? Kena minta sebab kadang-kadang kita tidak memiliki ilmu tentang itu. Kita takut terjatuh. Sebab bila seorang tak memiliki ilmu, peluang dia nak jatuh sangat besar. Sebab dia tidak tahu. Tu. Ya. Ya, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Tengok. Permohonan-permohonan ini akhirnya ditutup dengan apa? Kembali kepada Allah. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan engkau ya Allah. Menunjukkan kita adalah hamba. Kita sangat bergantung pada Allah. Kita wajib taat pada perintah Allah. Ya. Sebab itu apa-apa saja kebaikan, jangan kita sia-siakan. Jangan kita rasa kita dah pandai, kita dah bijak. Contoh macam majlis ilmu. Saya selalu ulang. Ya, dalam majlis ilmu ni, jangan sekali-kali kita mengangkat diri kita, angkat kaki keluar dan balik. Cuba tanya. Mana lebih utama? Duduk dalam majlis ilmu kah atau kita balik rumah? Syaitan akan datangkan pelbagai alasan. Dia akan bagi sepanjang alasan. Balik. Ustaz ni, ya, banyak tak kena ni dia mengajar ni. Ya, balik. Balik kita. Sebab tu nanti akan ada datang doa, minta pada Allah jaga daripada arah kiri, kanan, atas, bawah. Sebab apa? Satu dari segi, ya, musibah yang tak disangka. Ya, musibah yang tak disangka, kita bawa motor elok dah di atas highway. Tiba-tiba kereta daripada belakang, rak kita, mati kita. Ada lagi yang lebih berbahaya, syaitan. Ya, musuh yang langsung tak nampak. Dia datang depan ke, kiri, kanan, belakang, dia datang untuk menyesatkan manusia. Dia tak nampak. Ya. Dia cuma dapat dirasai keberadaan dia dengan nasihat dan wasiat dia mengarah kepada keburukan. Tak payah solatlah berjamaah. Tak payah duduklah majlis ilmu. Dia datang macam-macam alasan. Kita pun ikut cakap dia. Dan kita rasa kita betul. Padahal kita telah tertipu dengannya berpuluh jutaan, ribuan kali. Dan kita telah hilang banyaknya tak terhitung kebaikan. Sebab itu penting ada ilmu. Ya, penting ada ilmu. Baiklah, itu saja yang saya nak sampaikan secara ringkas. Mudah-mudahan kita dapat amalkan doa ini. Iaitu, ya, baca sekurang-kurangnya 6 kali. 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan mohonlah kepada Allah agar Allah berikan kita kelapangan, ketenangan, ya, untuk kita menerima kebenaran dan berjalan di atas ketaatan pada Allah. Wallahu a'lam. Minta maaf tuan-tuan, ya, di atas, ya, kelebihan waktu dan juga jika ada silap dan salah. Terutamanya yang saya buat teguran tadi, tuan, minta maaf. Tapi tak lain tak bukan untuk kebaikan. Untuk kebaikan kita. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu